KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nur Asia binti Muhammad Saleh akan bersiaran bersama murid-murid pada hari yang indah ini. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa ceria, sentiasa gembira. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan sedia ada. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat sinonim dalam kehidupan kita sesuai dengan situasi kita sekarang, berada di rumah. Maka, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah adab pergaulan di dalam rumah, di bawah bidang ayat hukum. Semua sudah bersedia? Mari kita teliti dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif yang pertama, menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 58 dan 59 Surah An-Nur dengan baik. Kedua, menerangkan sebab nuzul ayat dengan tepat. Ketiga, menjelaskan kaedah istinbat hukum dengan terperinci. Keempat, menghuraikan golongan yang wajib meminta izin dan waktu-waktu yang ditentukan dengan betul. Objektif yang kelima, menerangkan 3 kepentingan melaksanakan tuntutan wajib meminta izin dengan jelas. Dan objektif yang keenam, mencadangkan 2 amalan yang sesuai diamalkan berdasarkan tuntutan ayat dengan baik. Sebelum kita mulakan, pastikan murid-murid ada buku teks di tangan dan sila buka halaman 3. Ayuh murid-murid, kita mulakan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca ayat 58 dan 59 Surah An-Nur. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته Wallahu alimun hakim. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, iaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggal pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dengan tidak pula atas mereka selain daripada 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Dan apabila anak-anak telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apakah yang hendak disampaikan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi? Ayat 58 dan 59 surah An-Nur ini menerang dan menjelaskan tentang adab serta cara bermuamalat sesama ahli keluarga ketika di dalam rumah. Kedua, peraturan yang dinyatakan adalah berkisar tentang adab meminta izin ketika hendak memasuki bilik ibu bapa. Dijelaskan juga berkaitan waktu tertentu yang tidak digalakkan masuk ke bilik mereka. Penentuan ini merupakan peraturan yang sangat praktikal selain menyelamatkan ahli keluarga daripada terdedah kepada fitnah yang menyebabkan berlakunya kerosakan terhadap kehormatan diri. Sekejap lagi kita akan perincikan. Tahukah anda sebab nuzul atau turunnya ayat 58 surah An-Nur ini? Jom sama-sama kita dengar. Kisah yang pertama. Kisah seorang perempuan bernama Asmat binti Marsad dengan hambanya yang telah baligh. Hamba tersebut tiba-tiba memasuki bilik pada waktu yang tidak sesuai dan tidak disukainya. Justru beliau memaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa tersebut. Maka turunlah ayat ini. Manakala ada kisah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang hamba berketurunan Ansar yang bernama Mudlij bin Amru pergi menemui Saidina Umar Al-Khattab ketika waktu tengah hari. Lalu dia mengetuk pintu dan terus masuk sehingga Umar terjaga dari tidurnya dan duduk. Tetapi sebahagian auratnya terselak dan dilihat oleh hamba tersebut. Kata Umar, kalau boleh aku ingin Allah melarang bapa, anak dan hamba kami masuk ke bilik kami pada waktu-waktu begini, kecuali setelah mendapat keizinan. Kemudian, beliau dan hamba tersebut bersama-sama pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan penjelasan akan perkara tersebut. Ayat yang menerangkan peraturan tersebut telah pun diturunkan oleh Allah, lalu Umar terus bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Demikianlah dua kisah yang menjadi sebabnya turunnya ayat 58 surah An-Nur ini. Seterusnya, bagaimanakah kaedah istinbat hukum berdasarkan kepada lafaz liyasta'zinu? Mari kita lihat murid-murid. Ulama mengistinbatkan hukum meminta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa melalui lafaz liyasta'zinu. Lafaz tersebut adalah fi'lul mudhari' berserta lamul amru yang menunjukkan sesuatu perintah. Setiap perkara yang menunjukkan perintah, hukumnya adalah wajib. Oleh itu, wajib meminta izin memasuki bilik ibu bapa pada 3 waktu tersebut bagi hamba dan kanak-kanak yang masih belum baligh. Jadi, perintah dalam ayat tersebut adalah perintah wajib ya murid-murid. Perintah ini termasuk juga ke bilik orang lain yang sudah dewasa. Kita rehat seketika dengan uji minda 1. Murid-murid boleh mencuba menjawabnya ya. Sila
buat catatan. Soalan yang pertama. Dari sebab turun ayat yang saya bacakan tadi, siapakah dua orang sahabat yang diceritakan dalam kisah tersebut? Cuba murid-murid isi tempat kosong tersebut. Siapa yang mendapat menjawab dengan betul akan mendapat 2 markah. Sudahkah murid-murid mendapat jawapan? Jika sudah, jom kita semak jawapan. Jawapannya ialah kisah yang pertama ialah Asmat binti Marsad. Dan kisah yang kedua adalah Saidina Umar Al-Khattab. Syabas dan tahniah kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul dan mendapat markah penuh 2 markah. Mari kita lihat soalan yang kedua pula. Soalan kedua. Huraikan kaedah ulama mengistinbat hukum wajib meminta izin masuk ke bilik ibu bapa. Markah penuhnya ialah 4. Murid-murid sudah mendapat jawapan? Jika sudah, jom kita semak jawapan. Jawapannya ialah ulama mengistinbat hukum meminta izin memasuki bilik ibu bapa melalui lafaz liyasta'zinu. 1 markah. Seterusnya, lafaz tersebut adalah fi'lul mudhari' berserta lamul amru yang menunjukkan sesuatu perintah. 1 markah. Setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib. 1 markah. Oleh itu, wajib meminta izin memasuki bilik ibu bapa pada 3 waktu tersebut bagi hamba dan kanak-kanak yang belum baligh. 1 markah. Syabas dan tahniah diucapkan kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul dan mendapat markah penuh 4 markah. Kita sambung semula pengajaran kita ya murid-murid. Siapakah golongan yang wajib meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa dan adakah mereka perlu meminta izin sepanjang masa? Pernahkah anda meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa? Dan perlukah kita meminta izin? Mari kita pelajari. Adapun golongan yang wajib meminta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa terbahagi kepada 2. Golongan yang pertama ialah golongan yang wajib meminta izin dalam 3 waktu, iaitu golongan hamba dan golongan kanak-kanak yang masih belum baligh. Kedua, golongan yang wajib meminta izin sepanjang waktu. Siapakah mereka? Iaitu golongan kanak-kanak yang mencapai umur baligh. Dan kedua adalah orang dewasa. Adakah sepanjang masa kita perlu meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa? Jawapannya ya, kecuali 2 golongan di atas, iaitu golongan hamba dan kanak-kanak yang masih belum baligh. Ada 3 waktu larangan bagi golongan ini. Bila? Mari sama-sama kita pelajari. Adapun 3 waktu yang dilarang bagi golongan hamba dan kanak-kanak yang masih belum baligh untuk memasuki bilik ibu bapa adalah pada waktu-waktu berikut. Pertama, waktu sebelum subuh. Kebiasaannya ibu bapa sedang tidur dan kemungkinan terdedah aurat adalah sangat tinggi. Kedua, sebelum zuhur merupakan waktu qailulah di mana ibu bapa sedang berehat dan menukar pakaian. Ketiga, selepas isyak. Masa untuk ibu bapa bersiap-siap untuk tidur dan berehat. Dan perlu diingat sekali lagi bahawa
golongan kanak-kanak yang sudah baligh dan orang dewasa hendaklah meminta izin sepanjang masa sebelum masuk ke bilik ibu bapa, termasuklah kita. Kepentingan melaksanakan tuntutan wajib meminta izin sebelum masuk ke bilik. Kepentingan yang pertama. Untuk apa? Untuk menjaga aib dan kehormatan ibu bapa serta ahli keluarga supaya kemuliaan mereka sentiasa dijaga. Apabila kita mendapat keizinan ibu bapa masuk ke bilik mereka, maka mereka sudah bersedia untuk menerima kehadiran anak-anak. Kepentingan yang kedua, mewujudkan integriti dalam memelihara rahsia ibu bapa dan ahli keluarga agar tetap terpelihara daripada fitnah. Sebab itu, kita tidak boleh sewenang-wenangnya masuk ke bilik ibu bapa tanpa meminta izin. Apabila kita meminta izin, ibu bapa sedar akan kehadiran kita dan mereka bersedia dengan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kepentingan yang ketiga, melindungi institusi kekeluargaan dengan melahirkan perasaan mahabbah dan mawaddah sesama ahli keluarga di samping membina ikatan kekeluargaan yang lebih kuat dan kukuh. Tidak timbul perasaan malu dan syak wasangka apabila kita menjaga adab pergaulan ini. Ibu bapa pula selesa dengan anak-anak dan anak-anak juga akan selesa dengan ibu bapa. Dengan itu akan terjalin hubungan kekeluargaan yang erat dan utuh. Betul kan? Seterusnya, kepentingan yang keempat, membentuk umat yang memiliki kepribadian mulia dan sahsiah unggul selari dengan kehendak syariat Islam yang mementingkan aspek melahirkan umat Islam yang menjaga kesucian nasab, di mana dapat jauhkan diri dari perkara yang tidak baik berlaku dalam keluarga seperti sumbang mahram akibat tidak mengamalkan apa yang disarankan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Semoga kita semua dilindungi. Kepentingan yang kelima, menjadikan diri lebih berdisiplin dan berakhlak baik seperti mana yang dikehendaki dalam Islam. Apabila amalan ini dibudayakan di rumah dan anak-anak akan terbiasa, setiap kali hendak masuk ke bilik ibu bapa dan adik-beradik yang lain perlu meminta izin agar kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Kepentingan yang keenam, Islam amat mementingkan cara hidup yang sempurna dan mengikut syariat serta kepribadian terhadap hubungan manusia, lebih-lebih lagi dalam melahirkan keluarga sakinah. Keluarga akan hidup tenang, aman dan bahagia kerana saling hormat menghormati antara satu sama lain. Inilah antara hikmah dan kepentingan melaksanakan tuntutan dalam ayat supaya kita meminta izin untuk masuk ke bilik ibu dan ayah. Seterusnya, kita uji minda yang kedua, iaitu soalan kebat. Sila baca keratan akhbar dengan teliti ya. Keratan akhbar menunjukkan analisis kes sumbang mahram di Malaysia mencatatkan Kelantan mendahului dengan melibatkan kanak-kanak sebanyak 83% daripada 1,353 kes sepanjang 5 tahun sejak 2013. Kebanyakan kes dilakukan ahli keluarga terdekat. Tidak sahaja di Kelantan, pelakuan sumbang mahram dipercayai terjadi di setiap negeri. Sebanyak
3,272 kes sumbang mahram dilaporkan di Sarawak sejak 2006 hingga 2015. Daripada jumlah kes ini, majoriti mangsa berumur 13 hingga 15 tahun. Kajian menunjukkan kes lebih banyak berlaku dalam kalangan mereka yang berpendapatan rendah dan majoriti kes berlaku di kawasan luar bandar dan kawasan perumahan sempit seperti rumah kos rendah, setinggan dan flat. Ini bertentangan dengan pandangan bahawa kampung dan komuniti tradisional adalah kawasan selamat kerana didiami oleh orang-orang yang berpegang kuat kepada ajaran agama. Hakikatnya, penempatan yang sempit sukar untuk mengaplikasikan cara hidup Islam yang sebenar sehingga mengundang kepada gejala maksiat dalam keluarga. Soalannya, dengan murid, berdasarkan keratan akhbar di atas, mengapakah sumbang mahram sering berlaku dalam kawasan perumahan kos rendah, setinggan atau flat? Fikir sejenak ya murid-murid. Murid-murid sudah mendapat jawapannya? Jom kita semak. Jawapannya, keluasan rumah kos rendah, setinggan dan flat sempit atau tidak luas. Huraian ringkas, sukar untuk mengaplikasikan cara hidup Islam yang sebenar sehingga mengundang kepada gejala maksiat dalam keluarga. Huraian lengkap seperti memisahkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan atau budaya meminta izin masuk ke bilik orang dewasa tidak dapat diamalkan. Keterangan huraian lengkap. Sedangkan Islam telah mengajar kita cara hidup yang sempurna. Kesimpulan ringkas, oleh itu, kita hendaklah sentiasa patuh pada perintah dan suruhan Allah. Kesimpulan lengkap, agar hidup aman dan sejahtera atau jauh dari maksiat. Bagaimana dengan jawapan murid-murid? Saya yakin anda dapat menjawab dengan cemerlang dan mendapat markah penuh. Tahniah. Adab memasuki bilik ibu bapa. Ada beberapa adab yang telah digariskan untuk masuk ke bilik ibu bapa selain daripada kita meminta izin. Antara adab-adabnya ialah adab yang pertama, memastikan waktu yang dipilih sesuai dan tidak mengganggu ibu bapa. Kita seharusnya memilih masa yang sesuai untuk ke bilik mereka sebagaimana yang disarankan oleh agama. Bukannya waktu sebelum subuh ketika mereka masih tidur, waktu sebelum zuhur ketika mereka sedang berehat dan waktu selepas isyak kerana mereka bersiap-siap untuk masuk tidur. Pilihlah waktu selain daripada waktu tersebut. Adab yang kedua, memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik ibu bapa. Sebelum masuk ke bilik mereka, kita hendaklah mengetuk pintu dahulu serta memberi salam. Hal ini supaya ibu bapa menyedari kehadiran kita ke kamar mereka. Kita tidak boleh sembrono masuk ke bilik mereka yang murid-murid tanpa memberi salam. Adab ketiga, meminta izin sebelum memasuki bilik ibu bapa. Sebelum masuk ke bilik ibu bapa, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah meminta izin daripada mereka. Tanpa keizinan mereka, jangan sesekali masuk ke bilik mereka. Adab yang keempat, menunggu kebenaran untuk masuk ke bilik. Setelah menyatakan hasrat untuk masuk ke bilik mereka, kita perlu menunggu kebenaran daripada mereka. Setelah diizinkan, barulah kita boleh masuk ke bilik mereka. Alangkah indahnya Islam menggariskan panduan adab untuk memasuki
bilik kedua ibu bapa kita. Betapa prihatinnya agama kita dalam mendidik anak-anak memuliakan orang tua. Dari sekecil-kecil perkara sehingga ke sebesar-besarnya. Didikan yang penuh dengan tata cara dan adab sopan demi menjaga maruah kita semua. Betul kan murid-murid? Akhirnya, daripada pengajaran kita pada hari ini, saya amat berharap agar murid-murid termasuk diri saya juga dapat mengamalkan tuntutan meminta izin sebelum memasuki bilik kedua ibu bapa. Tidak sewenang-wenangnya memasuki bilik keduanya tanpa tujuan. Menjaga adab-adab ketika memasuki bilik ibu bapa. Jadi, melalui perkongsian pengajaran kita pada hari ini, diharap dapat menjawab persoalan berkaitan dengan pergaulan kita di dalam rumah, berkaitan dengan hukum memasuki bilik ibu dan bapa. Bolehkah kita masuk ke bilik mereka sewenang-wenangnya tanpa meminta izin? Jawapannya adalah tidak. Kita perlu terlebih dahulu mendapat keizinan daripada mereka. Persoalan sudah terjawab. Mungkin selepas ini murid-murid perlu lebih berhati-hati untuk masuk ke bilik ibu dan ayah kerana hukum meminta izin itu adalah wajib. Dengan menjaga adab dan hak tersebut dalam kehidupan, mudah-mudahan kita akan dijauhi daripada terjebak dengan perkara dan anasir yang tidak baik. Akhir kalam, sekian sahaja perkongsian pengajaran kita pada hari ini. Sehingga bertemu lagi di lain siaran. Pesanan saya, jangan pernah jemu menuntut ilmu walau di mana kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.